Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Raja Nur Afifah binti Raja Ibrahim dari kelas 7. Pada hari ini, saya akan membentangkan hasil dapatan saya bagi tugasan ketiga khusus pengantar pengajian pendidikan kod GPPP 1092. Nama pensyarah saya ialah Sir Santaran Anak Lelaki Sarumugam. Baiklah, kita masuk pula kepada isi kandungan. Yang pertama iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM dan yang kedua, implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik. Baiklah, saya akan menerangkan pula apakah itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang bermula daripada tahun 2013 hingga 2025. Merupakan situsan idea oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Dilancarkan pada 6 September 2013 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur oleh Yang Amat Berbahagia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam masa 13 tahun bermula dari tahun 2013 hingga 2025. Merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang besar dan menyeluruh bagi murid prasekolah sehingga ke pusat pengajian tinggi bagi memberi pulangan terbaik modal insan demi mencapai segala perancangan. Seterusnya, kita sambung pula kepada transformasi 3 gelombang. Gelombang pertama bermula daripada tahun 2012 hingga 2015 menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan tumpuan kemahiran asas. Gelombang kedua bermula daripada tahun 2016 hingga 2020 mempercepatkan penambahbaikan sistem dan gelombang yang ketiga bermula daripada tahun 2021 hingga 2025 ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Baiklah, sekarang kita masuk pula kepada 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Yang pertama, menyediakan kesemarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Yang keempat, transformasi perguruan sebagai profesion pilihan. Seterusnya, yang kelima, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Selanjutnya, yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan yang terakhir, meningkatkan ketelusan accountability awam. Jadi di sini saya sertakan laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bermula dari tahun 2013 hingga 2025. Baiklah, sekarang kita masuk pula kepada topik perbincangan kita yang kedua iaitu implikasi aspirasi sistem terhadap amalan guru berjiwa pendidik. Guru menjadi suri teladan yang terbaik kepada pelajarnya juga dalam kalangan masyarakat sekeliling agar profesion guru terus dipandang mulia. Guru yang berketerampilan, penyabar, emosi yang stabil dan memiliki sistem nilai yang tinggi akan menjadi ikutan buat para pelajarnya sekaligus membentuk manusia yang berkepribadian tinggi. Didikan dengan penuh kasih sayang merangkumi aspek kesantunan, memuliakan, menghargai, perhatian dan menghormati mampu melahirkan pelajar yang bermotivasi serta memberikan inspirasi kepada mereka. Aspirasi sistem pendidikan. Melalui aspirasi sistem pendidikan, kerajaan berhasrat untuk meningkatkan kualiti dari segi kecekapan meskipun kerajaan masih mengekalkan tahap pelaburan semasa. Kementerian menyimpan hasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap protokol masa yang telah ditetapkan. Baiklah, sekarang kita masuk pula kepada 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Saya menggunakan formula K4 untuk mengingati 5 aspirasi ini iaitu yang pertama, K, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang kedua, acuity,
50% pengurangan dalam jurang pencapaian iaitu bandar, luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Yang ketiga, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang keempat, akses. 100% enrolment merentas semua pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Dan yang terakhir, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Baiklah, kita masuk pula kepada 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bermula dari tahun 2013 hingga 2025. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menggariskan 6 aspirasi murid dalam konteks PPPM. Antaranya termasuklah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran duibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Baiklah, yang pertama iaitu pengetahuan merupakan peringkat yang paling asas untuk setiap murid bagi mempunyai keupayaan numerasi dan literasi sepenuhnya. Membolehkan mereka untuk menyemai nilai dalam diri sendiri, masyarakat dan juga negara kerana mereka dapat berbakti dengan baik kepada masyarakat seluruhnya. Penguasaan dalam mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah sekaligus diberi pendedahan juga untuk menguasai dalam pelbagai-bagai medan ilmu yang lain sebagai contoh subjek seni, muzik dan juga sukan. Yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Mereka yang bergelar murid perlulah membina kemahiran inquiry dan cuba untuk mencari ilmu bagi memperoleh pengetahuan dalam kehidupan seharian agar dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang sedia ada dan mewujudkan pengetahuan yang baharu. Sehubungan dengan itu, wujudnya kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat bagi mengembangkan lagi pemikiran setiap murid untuk berfikir lebih jauh dan tepat berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Justru, murid-murid perlulah menguasai berbagai-bagai kemahiran kognitif yang penting seperti berikut. Yang pertama, pemikiran kreatif dan inovatif. Kemampuan berinovasi, menjana idea baru atau pengetahuan yang baharu tetapi masih selaras dengan konteks pembelajaran yang sedia ada. Yang kedua, pemikiran kritis dan pendakulan. Kemahiran dalam menganalisis maklumat, meramal masalah dan memahami isu secara kritis, logik, deduktif dan deduktif bagi menyelesaikan masalah sekaligus dapat membuat keputusan dengan bijak. Yang ketiga iaitu keupayaan belajar. Keupayaan bagi memacu pembelajaran secara sendiri berdasarkan kemampuan menghargai nilai pembelajaran yang telah diperoleh. Yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Keupayaan bekerjasama dan memimpin orang lain adalah sangat penting berdasarkan dalam dialog nasional menyatakan bahawa perlu dibangkitkan untuk setiap murid bagi memupuk kepimpinan dan keupayaan bekerja yang efektif dalam satu kumpulan. Malahan, sistem pendidikan juga telah memberi pertolongan untuk setiap murid supaya dapat mencapai potensi masing-masing secara keseluruhannya melalui pelibatan sebagai seorang pemimpin dan sama-sama bekerja dalam satu kumpulan yang sama. Jadi, berikut adalah 4 unsur yang dijelaskan dalam konteks sistem pendidikan. Yang pertama iaitu keusahawanan, mencari inisiatif bagi mewujudkan dan mencari penyelesaian sendiri serta sanggup melakukan pelaburan hasil usaha sendiri dan berhasrat supaya penyelesaian itu dapat dijalankan. Yang kedua, berdaya tahan, membina cara berfikir yang efektif dan mampu menghadapi segala rintangan yang berlaku. Yang ketiga, kecerdasan emosi, dapat memahami dan bekerjasama secara berkesan dengan ahli kumpulan serta mampu memberi pengaruh yang positif kepada mereka. Yang keempat, keterampilan komunikasi, berupaya menyumbang pendapat sendiri dan azam secara lisan dan bertulis dengan jelas, padat dan ringkas. Seterusnya, yang keempat iaitu kemahiran duibahasa. Murid-murid akan dapat menguasai bahasa Malaysia kerana ia merupakan bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua serta bahasa komunikasi di peringkat antarabangsa. Di samping itu, mereka juga diberi peluang untuk belajar bahasa Cina dan Tamil di sekolah-sekolah jenis kebangsaan yang turut membuka peluang bagi sesiapa yang berminat untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, Tamil, Arab, Iban dan Kadazan Dusun. Seusai tempoh masa yang telah ditetapkan, semua murid digalakkan bagi mempelajari sekurang-kurangnya 3 bahasa agar dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dalam kalangan masyarakat sekaligus dengan negara jiran dalam dunia global pada waktu ini.
Yang kelima iaitu etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan membekalkan sikap berani dalam kalangan murid bagi mengharungi setiap cabaran pada masa hadapan, dapat menyelesaikan masalah konflik secara baik, bijak dalam membuat keputusan bagi keadaan-keadaan yang darurat. Setiap murid diberikan penekanan bertujuan bagi mewujudkan satu prinsip dalam diri mereka, termasuklah nilai-nilai kukuh yang dipegang oleh semua rakyat Malaysia. Antara nilai-nilai yang diterapkan dalam diri setiap mereka yang memegang status sebagai rakyat Malaysia iaitu yang pertama, kerohanian, memiliki pegangan agama yang kukuh dan beramal dengannya sebagai panduan dalam setiap amalan kehidupan seharian serta mendukung standard moral yang tinggi. Yang kedua, integriti, mempunyai sifat kejujuran, keberanian, berdisiplin dan semangat yang tinggi untuk melakukan perkara-perkara yang berpatutan. Yang ketiga, tanggungjawab sivik, mengambil langkah untuk kebaikan negara, prihatin terhadap orang lain dan alam sekitar serta menjadi orang yang bermanfaat bagi menyumbang kepada masyarakat di luar sana. Dan yang terakhir iaitu identiti nasional. Seluruh rakyat Malaysia mestilah memiliki perasaan yang tidak berbelah bahagi dan bukannya bertalam dua muka terhadap identiti nasional serta memegang erat prinsip rukun negara bagi memupuk perpaduan dan menjamin masa depan cerah kepada negara. Murid-murid haruslah berbangga menjadi rakyat Malaysia tanpa melihat sesuatu etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi ataupun lokasi. Bagi mencapai matlamat patriotisme ini, setiap murid patutlah mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dengan belajar untuk cuba memahami dan bertolak ansur serta menghormati orang lain yang sama-sama hidup dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan pula apakah amalan guru berjiwa pendidik. Yang pertama, menjadi lebih kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran. Guru-guru yang patuh dengan semua aspek berikut akan mendidik dengan pelbagai strategi pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC, memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh dedikasi dan menjadi suri teladan untuk memastikan para pelajarnya menjadi insan yang hebat. Antara kaedah-kaedah yang digunakan oleh seorang guru termasuklah yang pertama, kaedah soal jawab, yang kedua, kaedah permainan, yang ketiga, kaedah inquiry, yang keempat, kaedah forum, yang kelima, kaedah lakonan, yang keenam, kaedah perbincangan, yang ketujuh, kaedah bercerita dan yang terakhir, kaedah penyelesaian masalah. Yang kedua, personaliti guru sebagai pembimbing bagi mendapatkan perhatian dan menarik minat para pelajar. Di sini saya sertakan bagaimanakah etika pemakaian guru yang terbaik. Yang ketiga, berperanan sebagai mentor bagi program mentor-mentee dalam membimbing pelajar-pelajar. Mentor memainkan peranan sebagai seorang pembimbing, model dan memberi panduan untuk menolong para pelajar. Latihan-latihan yang diberi lebih praktikal dan sistematik dapat membantu pelajar untuk belajar dengan mengambil alih tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru dalam bilik darjah. Menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam, cara-cara mengajar agar dapat diterapkan dalam pembelajaran bilik darjah akan datang. Yang keempat, meningkatkan kemahiran interpersonal seorang guru. Guru perlulah bijak menggunakan berbagai-bagai bentuk komunikasi yang sesuai dan menarik mengikut keadaan sewaktu berada di dalam kelas. Sebagai contoh, seandainya terdapat beberapa pelajar yang agak nakal di dalam kelas, guru hendaklah berinteraksi dengan pelajar tersebut secara tegas agar dia sedar akan kesalahan yang dilakukannya dan menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan. Guru juga perlu mengawal emosi para pelajar ketika bersama mereka supaya pelajar dapat memahami emosi gurunya jika guru menguasai kemahiran interpersonal ini. Membina dan mengembangkan segala kebolehan diri pelajar, menggunakan pendekatan mesra pelajar, membina hubungan yang berkesan dengan pelajar, menjadi pemudah cara yang berkesan, memujuk atau mempengaruhi pelajar. Ini adalah 5 kemahiran interpersonal yang perlu diterapkan oleh seorang guru. Di sini saya sertakan juga antara rujukan-rujukan yang saya peroleh ketika saya mengumpul maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Secara konklusinya, kalau bukan kerana seorang guru, bagaimana mungkin seseorang itu dapat mengenal Tuhannya? Pada dasarnya, kita dapat lihat bahawa pentingnya peranan seorang guru bagi membentuk kepribadian anak-anak generasi pada masa sekarang. Lebih-lebih lagi,
Generasi Alfa yang sudah didedahkan dengan sains dan teknologi sebelum mereka menjejakkan kaki ke alam persekolahan. Mungkin pada dasarnya masyarakat memandang tugas seorang guru sekadar mengajar murid semata-mata, walhal pada hakikatnya ia lebih daripada itu. Tugas mulia ini tidak mudah seperti yang disangka kerana ia bermain dengan kepakaran seorang guru perlu mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam daripada pelajar dan memiliki persediaan mental yang baik. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.